Masih baik, ingat. Nathaniel, kamu dari mana? Kita adanya. Denden kenal dia kan, Den? Kenal? Maksudnya baru lah. Nathaniel baru kah? Si kawan baru kan. Ya. Apa kata kita perkenalkan diri kita? Hai Nathaniel, saya Cikgu Jimmy. Hari ini saya akan mengajar kita. Saya Cikgu Jimmy. Sekarang kita ada bersama dengan Ria, Renggi. Angkat tangan Ria. Hai. Ni Ria. Sarah. Terusnya Sarah. Ni Sarah. Nia, angkat tangan. Wah, dia adalah. Mia. Ini kawan kita yang bernama Mia. Angkat tangan Mia. Yeay, hai. Den? Mana kamu? Boleh angkat tangan lambai dekat kawan. Ini Denden. Ya. Nathaniel? Oh, dia hilang. Saya rasa dia malu lah. Tak apa. Okey. Tanpa melengahkan masa, mari kita memulakan pengajaran kita. Okay. Halo semua, selamat datang ke Hope Kids PS. Welcome to our Hope Kids PS. Okay. So, nampak tak minyak ni? Comel kan? Macam cikgu. Nathaniel hilang. Okay. So, sebelum tu, mari kita recap. Minggu lepas kamu semua masih ingat apa yang kamu belajar? Saya tahu. Apa? Roh Kudus. Kejap. Cikgu bagi gambar dulu. Roh Kudus. Ya, betul. Itu adalah hadiah daripada Tuhan. Iaitu Roh Kudus. Masih ingat tak lampu ni? Lampu dengan bateri. Saya ingat. Yang ke lampu hari itu saya cakap. Bila dalam gelap kan. Kalau pakai flashlight. Kalau tak ada bateri. Kalau di beg kamu ada bateri. Bagi dia bateri baru dia mau hidup. Kalau di dalam beg kamu tak ada bateri. Tak ada flashlight itu tak ada bateri. Kalau dalam gelap. Kalau kena apa-apa nanti. Akan nampak apa. Betul, ya. Jadi itu Den ini penting lah. Den ini penting. Kejap cik padam. Tak cantik dah screen cikgu nanti. Jangan. Boleh tutup itu, boleh tutup annotation-nya. Boleh tutup annotation-nya. Jumpa tak? Tak. Okay. Thank you. Jadi minggu lepas kita belajar tentang Roh Kudus. Den ingat sangat. Ya, tanpa bateri, torchlight ini, lampu ini tidak dapat menyala. Okay. Itu juga dengan kita. Kalau kita tak ada Roh Kudus, kita tak ada apa? Tak ada kuasa. Okay. Okay, mari kita teruskan pengajaran kita. Jadi minggu lepas sebenarnya adalah permulaan untuk topik anugerah daripada syurga. Dan minggu lepas kamu belajar tentang anugerah itu, iaitu Roh Kudus. Den hilang kan? Okay. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib. Okay. Jadi minggu ni, kamu rasa apa kita akan belajar? Kita akan belajar kita akan melihat daripada satu cerita Yesus, bagaimana Yesus dia menerima Roh Kudus. Siapa pernah tahu bagaimana Yesus menerima Roh Kudus? Cerita ini diambil daripada Matius 3, bab 3 ayat 13 sampai 17. Siapa tahu cerita ni? Ada sesiapa yang tahu tak? Sebelum cikgu menceritakannya? Atau tak ada siapa tahu? Tak apa.
Itu lagi bagus. Supaya kita dapat tahu hari ini. Okey. Terusnya. Cikgu dah sediakan video tentang cerita ni. Siapa excited? Angkat tangan. Siapa excited nak tengok video? Angkat tangan. Mia angkat tangan. Sarah angkat tangan. Den saya percaya angkat tangan. Hai, cikgu. Kuat pula suara dia. Okey. Cikgu mula dulu. Kejap. Cikgu test dulu. Tak takut nanti kamu tak dengar suara dia. Mana video ni? Sebentar. 1, 2. Sekejap. Cerita ini mengisahkan tentang bagaimana Yesus menerima Roh Kudus. 3, 2, 1. Terima kasih. Enjoy. Boleh dengar ke? Boleh dengar kan? Boleh. Start ke? Saya tak dengar. Boleh start. Saya boleh dengar. Sekejap, sabar. Buat bertenang semua. Bertobatlah dan kembali. 3, 2, 1. Terima kasih. Enjoy. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Karena kerajaan surga sudah dekat. Yohanes, Sekejap, sabar dekat. aku yang seharusnya dibaptis olehmu. Mengapa kau yang datang kepadaku? Sekarang beginilah yang seharusnya. Karena kita harus melakukan semua yang Tuhan inginkan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Habis. Nak tengok lagi sekali ke? Jadi, saya percaya dari cerita tadi kamu semua dapat melihat watak ni. Orang ni. Orang ini dalam kisah ini dia bernama Yohanes. Okey. Dia tugas dia adalah seorang yang membaptiskan orang. Maksudnya dia tengok dia buat apa tadi, dia tengah membaptiskan orang di dalam air. Okey, itulah yang dia selalu lakukan. Okey. Tapi pada masa tu tiba-tiba ada orang ni dia datang. Siapa orang ni? Siapa tahu? Den, kenal tak orang tu siapa? Ni. Saya tahu. Siapa dia? Tikus. Tikus. Ni. Tuhan. Yesus. Ya. Okey. Kenapa Yesus datang kepada Yohanes? Sebab dia nak dibaptiskan di dalam air. Okey. Terus sebelum tu kita pergi ke slide tadi dan terusnya. Okey. Mari kita susun kembali sekuen cerita tadi. Ini mana nombor 1? Kamu ada nampak gambar 5 gambar kan dalam ni?
Kamu masih ingat tadi cerita tadi? Yang mana yang pertama? Siapa tahu? Yang kiri ke kanan? Yang mana? Saya Yang mana? Bagi tahu. Buka suara. Buka suara. Buka Yang mikrofon kamu. dulu adalah Ni ke? Ni ke? ya, Ni nombor 1? ya, Ni? ya, Betul? betul. Bukan. Bukan lah. Yang mana? Saya dah tahu. Kiri. Ni? Ya. Ni nombor 1. Kenapa tak nampak? Nombor 1. Lepas itu. Okey. Nombor 2. Lepas itu. Lepas tu. Nombor 2. Nombor 2. Bawah. Saya rasa ni lah nombor 2. Bawah itu. Ni. Bukan itu. Ni. Ni Itu. Ini. Ini. Salah. Ini. Ni. Kanan. Bukan. Yang mana ni? Itu. Kanan. Kanan ni. Ya. Ni nombor 2. Betul ke? Ni nombor 2. Okey, cerita dia. Yes. Pada masa tu mereka kita ada Yohanes Pembaptis tengah membaptiskan orang kan. So ni nombor 1, semua setuju kan? Lepas tu ada seorang yang baru daripada mereka tu datang, iaitu Tuhan Yesus. Okey, dia datang. Dia cakap dengan Yohanes. Ni kan nombor 2. Ingat tak tadi? Saya tahu nombor 2. Tengah itu. Tengah ni. Ya. Ni. Okey. Okey, kalau ni nombor 2, nombor 3 mana? Nombor 3 ialah ini. Nangka ini. Ya. Ni. Salah. Kanan. Ni. Bawah kanan. Ni. Ya. Okey. Nombor 4. Itu kiri. Ni. Kiri. Bawah. Ni. Betul ke Den? Lepas itu. Tak betul. Lepas tu ni. Ya. Okey. Okey. Kamu nak tengok jawapan dia? Ya. Tak betul. Okey. Terusnya. Mana ni? Sudah. Cikgu X dulu. Oh. Nombor 1 betul. Okey. Nombor 1 ni. Okay, pada masa itu menggambarkan ini sebenarnya Yohanes tapi tak nampak sangatlah gambar dia. Yohanes dia tengah membaptiskan orang lain di sungai Yordan. Okey. Lepas tu Yesus datang. Ini adalah Yesus sebenarnya. Ingat tak Yesus datang, lepas tu semua orang tengok dia tadi. Orang ni betul lah. Lepas tu Yohanes menegur Yesus. Yesus. Sebenarnya Yohanes tahu Yesus adalah Tuhan. Jadi dia berkata, saya tak seharusnya saya yang membaptis kamu. Dia cakap, dia macam rasa dia tak layak lah untuk membaptis Yesus sebab Yesus ni Tuhan. Lepas tu Yesus cakap, tidak. Dia cakap memang kamu layak sebab kamu yang dia yang memang ditugaskan untuk membaptis orang. Okay, Tuhan memang mahu Yohanes untuk membaptiskan orang. Jadi sebab itu Yesus walaupun dia Tuhan, dia mematuhi perintah Tuhan Bapa, okey, iaitu pergi kepada Yohanes untuk dibaptiskan. Okey, lepas tu ketiga Yohanes membaptis dia yang ni. Lepas dia dibaptis, apa terjadi tadi? Ada nampak burung tak tadi? Ada kan ni? Ada. Ni. Dia adalah burung
merpati. Selalunya burung merpati ni dikatakan sebagai dilambangkanlah, dia dilambangkan sebagai Roh Kudus. Okey. Jadi apabila Yesus dibaptiskan di dalam air, dia bangun kembali, dia angkat kembali. Lepas tu langit terbuka. Tadi kan. Lepas tu ada Roh Kudus datang dalam bentuk burung dan hinggap masuk ke dalam Yesus. Jadi ini adalah bagaimana Yesus telah menerima Roh Kudus. Okey. Lepas dia terima Roh Kudus, apa yang berlaku? Ni. Akhir sekali. Okey. Tuhan Bapa apabila dia macam ada satu kuasa yang mengelilingi Yesus ketika dia menerima Roh Kudus ini. Ini adalah cerita sajalah. Kita tak dapat nampaklah benda ni dalam betul-betul dalam dunia ni. Tapi ini adalah seperti digambarkanlah bagaimana Yesus menerima Roh Kudus dan dia telah diberikan kuasa daripada Tuhan Bapa, dan Tuhan Bapa begitu gembira ketika dia menerima Roh Kudus dan dia mengatakan, ini adalah anakku yang aku berkenan. Tengok, Tuhan Bapa sangat gembira melihat anaknya Yesus telah menerima Roh Kudus. Ingat tak, Roh Kudus adalah hadiah daripada Tuhan. Okey. Jadi apabila anaknya menerima hadiah, dia sangat gembira. Okey. Ini adalah susunan cerita tadi. Okey. Jadi sekarang Yesus sudah menerima Roh Kudus. Apalah yang dia buat kalau dia dah terima? Okey, maksudnya sekarang dia sudah menerima kuasa. Okey. Macam di dalam ayat Alkitab ni, apabila dia menerima Roh Kudus, dia telah menerima kuasa. Okay. Dalam ayat Alkitab ni, semua boleh nampak kan? Cikgu ambil daripada Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Okay. Cikgu bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke hujung bumi. Amin. Amin tak? Amin. Okey. Jadi sekarang Yesus dia sudah menerima Roh Kudus. Okey, dan kita tahu apabila kita sudah menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa. Okey, apalah yang dia buat? Di dalam Alkitab ni kita akan melihat terusnya cerita yang kedua. Tapi sebelum tu, cikgu mahu kamu betul-betul faham. Okay, mari kita melihat slide ni. Okay. Saya rasa kamu semua kenal lah tentang orang ni. Siapa orang ni? Saya rasa Denden kenal lah. Saya tahu. Siapa tu? Super duper Spiderman. Ush, ada super duper. Ada men nama dia super duper. Spiderman. Spiderman ni mula-mula dia memang dah ada kuasa ke macam mana? Saya tahu dah. Dia tak bukan ada. ada kuasa tapi tangan dia ada benda tajam-tajam dan supaya dia boleh panjat dinding atau apa-apa. Dan kalau web dia tu spider yang ke dalam dia tu kena gigit adalah jadi dia akan ada web, tapi spider tu gigit dia, lepas itu ada kuasa web. Okey, habis. Okay, sekarang saya rasa Denden lah jadi cikgu. Denden ganti cikgu lah. Tanda Denden, cerita ni betul. Seperti yang Denden bagi tahu tadi lah. Kaden tahu tak cerita ni? Tahu. Semua orang betul. Sarah dengan Ria pun saya rasa tahu juga kan? Mia tak dengar bunyi pun tahu ke cerita ni? Pernah tengok? Ataupun pernah tengok kartun
dalam dia masa dia kartun kan. Tapi saya ada cerita Spider-Man. Kan kamu pun ada pengalaman juga dengan lagu. Saya ada CD Spider-Man, tapi CD Spider-Man saya tuh dah tak tahu dia di mana. Tapi itu kartun, saya suka tengok itu. Tapi itu dah hilang. Saya tak Yang tahu. macam yang kita tahu pada awalnya, siapa nama dia ni? Siapa lupa? Peter Parker. Nama dia ni Peter Parker. Dia adalah manusia biasa, okay, pada masa tu. Lepas tu, tiba-tiba satu hari dia digigit oleh lapah-lapah lah, spider. Lepas tu dia pun ada kuasa. Apa kuasa dia? Dia boleh Saya tahu. The power is God give the power is. Ni kuasa dia. Dia boleh panjat dinding, dia ada lapar-lapar punya apa tu? Sarang tu, dia macam melekat-melekat. Lepas tu dia guna kuasa ni untuk membantu orang. Okay, tengok dia bersusah payah tengok habis koyak bagi dia tolong orang. So, tadi kita telah melihat bagaimana Yesus dia menerima Roh Kudus dan menerima kuasa. Okay. Kamu tahu kan minggu lepas kamu sudah belajar tentang Roh Kudus. Okay. Dan apa yang Roh Kudus boleh buat adalah dia menguatkan kita. Dia menjadi penasihat kita. Betul tak? Ke cikgu salah ni? Betul kan? Okay, cikgu minggu lepas dia ada bagi tahu ini akan memberikan kita kekuatan. Okay. Jadi, kamu nak tahu tak apa Yesus buat lepas dia terima Roh Kudus? Tahu apa yang dia buat? Kita sayang. Kita. Banyak lagi hari ini. Okay. Apa yang Yesus buat dengan kuasa itu? Tada! Kita akan membaca ayat Alkitab. Okey. Sebelum kita Boleh baca. okey, kamu baca BM ke English? Okey, saya akan baca English. Alright. Good. Okey. 1, 2, 3. Baca deh. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing Oh. all who were under the power of the devil, because God was With me. with him. Yes. Okay. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai kuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Ya, amen. Okey, ayat ini diambil daripada Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 40 ayat 38. Okey, di sini memang dinyatakan bahawa lepas Yesus telah diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa,
dia berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Oh, okey, terusnya. Thank you, Dan, sudah membantu cikgu untuk membaca ayat kitab tadi. Cerita yang kedua adalah mengenai mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di bumi. Okay. Sekarang yang pertama iaitu apa yang dia buat? Dia menyembuhkan. Ini adalah antara kisah-kisah bagaimana Yesus lepas dia menerima Roh Kudus, dia melakukan semua mujizat-mujizat ini. Okay? Okay, kamu kena ingat, sebelum dia menerima Roh Kudus, Yesus tidak pernah melakukan mujizat tau. Selepas dia dibaptiskan dan menerima Roh Kudus, baru dia mula berpuasa dan melakukan apa yang Tuhan Bapa mahu dia lakukan. Okay. Semua ini adalah untuk berkongsi tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Okay. So yang pertama, saya rasa masa kita macam dah habis dah. Saya pun tak tahu kenapa cepat sangat. Dia suruh leave the breakout room. Macam sangat cepat. Sekejap, saya tengok cikgu semua ada dalam ni tak? Tak ada. Apalah, kita teruskan 1 minit yang ada. Okay, yang pertama, Yesus dia menyembuhkan mata orang buta. Okay, tengok tak? Dia tengok, dia pegang mata orang buta kan? Yang kedua, Yesus, ni apa? Siapa ni? Siapa tahu? Saya tahu. Apa tu? Roh Kudus. Bukan. Sebenarnya ini adalah orang yang sudah mati tau. Dulu orang mati, dia orang bungkus dalam kain macam ni. Lepas tu dia letak dalam satu macam buah batu macam tu lah. Takkanlah dia bagi banyak golong-golong macam orang mami. Dulu memang macam tu. Lepas tu mereka letak dalam buah yang berbatu-batu macam ni. Okay, thank you everyone is back. Okay, okay, thank you everybody for coming today. Okay, so 之后我们来做一个 screenshot， 给我们拍照 ，OK， ambil satu gambar， bye bye， thank you， bye bye。 Bye. Ambil. Bye semua. Bye bye. 再见，老师。拜拜，同学们，拜拜，拜拜， Bye bye. bye。Next week， bye bye， see you next week。 老师。 见。Minggu depan, bye bye, thank you. Bye Enal, kami Kobi, Darian, Maka, Annabelle, Samuel, Kolia, Sean, Yen. Ini dia kan? Bye. Thank you. See you next week. Bye. Yeah, teacher can stop recording me. Thank you. Bye bye. Okay.